Ha? Kalau tak berjaya teknik cikgu ni, maksudnya awak masih tak faham lagi, cikgu kena fikir lagi satu teknik baru. Jadi, sebelum cikgu perkenalkan teknik baru ni, cikgu nak tunjuk dekat awak. Ni. Gambar apa ni? Babi. Ataupun Babi. babi. Yang selalu awak sebut kan? Tapi bila mengajar, awak kata apa pasal dia? Pasal dia kan? Jadi babi ni seekor ke banyak? Kalau banyak, dia panggil apa? Keluarga lah. Okay? Jadi ni adalah sekawan babi. Satu keluarga babi. Bunyi macam ni kan? Ataupun dia sebut pizil lah lagi ayu sikit kan? Okay. Kalau cikgu tunjuk yang ni, apa dia? Kalau babi ni dia duduk seekor-seekor, tinggal seekor-seekor, kita panggil apa? Seekor babi. Apa dia? Kalau orang keluarga tu dia ada anak seorang dia, anak tu dia panggil apa? Jadi ni adalah apa dia ni? Babi tunggal. Ini adalah babi tunggal. Okey. Lihat ya, untuk tahu. Kalau ramai kita panggil keluarga kan? Kalau seekor kita panggil ini apa dia? Apa ni? Sebuah keluarga manusia. Kalau cikgu tunjuk yang ni, ini dia panggil apa? Perempuan tua tunggal. Nenek tunggal. Ataupun tok tunggal. Ataupun ibu tunggal. Sebab dia tak ada keluarga, tak ada suami, okey, tak ada keluarga, maka dia tunggal. Okey ya. Kalau dalam tata bahasa, apa benda yang tunggal? Kalau kita belajar tata bahasa, belajar bahasa dah kan, bahasa Melayu. Awak belajar dari darjah 1 sampai sekarang ke darjah 5. Apa istilah tunggal dalam bahasa Melayu? Apa dia? Ayat tunggal. Awak kena faham, konsep tunggal ni dia satu. Kalau banyak, dia tak tunggal lagi. Jadi cikgu nak mengajar hari ini berkenaan dengan ayat tunggal. Jadi konsepnya tunggal tu satu. Okey. Dalam pembinaan ayat, apa perkara penting perlu ada dalam sesebuah ayat? Kalau kita nak bina ayat, apa perkara yang perlu ada dalam sebuah ayat? Kena ada apa? Siapa buat apa di mana bila? Kena jawab semua tu baru ayat. Kita kata awak dah belajar, tapi awak tak ingat apa yang awak belajar. Kita kena ada subjek dan predikat. Okey, kena ada subjek. Okey, predikat. Jadi kita balik pada ayat tunggal kita tadi. Ayat tunggal. Jadi dalam ayat tunggal ni ada subjek dan predikat. Jadi dalam subjek ada berapa subjek?
tunggal. Sebab satu tu tunggal. Okey. Predikat mesti ada berapa? Ha? Mesti ada berapa? Banyak. Satu lah juga. Sebab tunggal. Oh, ada juga banyak. 2, 3. Tunggal. Tunggal. Predikat pun mesti ada satu. Kalau ada 2, dia dah jadi majmuk. Dah jadi banyak. Yang tu kita belajar ayat majmuk. Maksudnya 2 ayat tunggal atau lebih kita jadikan satu ayat, maka majmuk. Jadi sekarang ni kita nak belajar ayat tunggal. Okey. Kita tengok kat sini. Kita tengok gambar keluarga ni. Keluarga. Apa yang awak tengok dalam gambar keluarga? Cuba pilih bersalam. Salam. Siapa yang bersalam? Salam. Siapa yang bersalam? Anak-anak. Okey. Jadi anak-anak ni dia kata nama. Subjek ni anak-anak. Kata anak-anak. Okey, anak-anak. Okey, Pak Cik apa? Pak Cik Saleh lah kita bagi nama. Okey. Bersalam. Bersalaman. Bersalaman tu apa dia? Ini kata nama. Bersalaman ni kata apa? Kata kerja. Jadi dalam ayat tunggal ni perkara asas yang awak tahu, subjek mesti kata nama. Predikatnya mesti kata kerja. Tak ada kata nama, tak ada kata kerja, dia tak jadi ayat. Asasnya. Ada juga kata adjektif. Anak-anak Pak Salim cantik. Cantik kata adjektif. Tapi selagi subjeknya satu, predikatnya satu, dia tetap ayat tunggal. Jadi sekarang ni cikgu nak tumpukan kepada kata nama dan kata kerja. Sebab kita dalam penulisan kita gunakan kata nama dan kata kerja untuk membina ayat. Okey. Jadi hari ini kita nak luaskan predikat. Kita nak luaskan kat sini. Yang ni dia tak berubah. Anak-anak Pak Saleh bersalaman. Okey, siapa boleh sambung ayat? Bersalaman.
Sebenarnya macam ni je. Cuma cara awak nak fikir masa tu macam mana awak nak fikir nak tuaskan berdasarkan gambaran sanad ni. Jadi gambaran sanad ni dia bagi tujuannya untuk kita tengok, memudahkan kita berfikir, nak merangsang kita berfikir. Ni pakai cantik-cantik ni mesti ada ni. Nampaklah idea kami tadi. Itulah sebenarnya bahagian A. Jadi cikgu akan uji awak melalui aktiviti kumpulan ya. Cikgu akan bagi tugas ni. Jadi setiap kumpulan cikgu akan edarkan ni. Tunggu alam cikgu kan. Lepas
Nak 5 aja. Paling kurang 5. Kalau boleh makan dia tak apa. Okey, masa selamat. Ya, ada lagi yang tak siap? Okey, tak siap. Tak apa, kita belajar kan? Jadi awak kena belajar tu. Dalam kumpulan tu banyak orang bakal sedikit main kira. Yang ni kita tengok. Boleh dah presiden apa? Ketiga. Okey. Kita nak kumpulan yang ada gambar ni dulu. Ada bawah, dan yang depan ni kita buat perbandingan. Okey, sekarang bawa kertas depan. Okey, bagi tepukan untuk pulang belakang. Apa yang depan ni? Ada orang. Okey, kita tengok pembicaraan yang kumpulan. Kumpulan apa ni? Kumpulan Ani. Bukan nama Ani dia. Sekarang ni awak tengok, awak buat penilaian dia. Apa kesalahan dalam ayat? Semua orang bagi tumpuan ke depan sana. Okey. Kita memang ada satu kumpulan lagi. Okey, kita dulu bagi tepukan. Yang berikutnya. Okey, kita gunakan pelapor supaya selamat. Okey, kita tengok dulu. Kita tengok dulu. Apa perkataan yang digunakan oleh dua kumpulan ini untuk meluaskan predikat ayat tunggal dia? Adakah ayat yang dibina ni ayat tunggal ataupun ayat majmuk? Okey, kita tengok yang satu. Saja ada peluasannya. Amin. Okey, Amin sedang mandi. Mandi adalah kata saja. Okey, Amin sedang mandi di pantai. Ayatnya betul. Ada penambahan pada predikat semua kesalahannya. Di kata sedih itu mesti jarak. Di dengan pantai dia bukan di Tuhan. Dia di kata sedih. Jadi di dengan pantai dia kena jauh. Okey. Okey. Adik sedang mandi di pantai Tioman Terengganu. Penambahannya Tioman Terengganu. Okey. Masih tunggal. Cuma pantai ni dah betul dah. Dia dah jarak dah kat sini. Dia kena tengok betul-betul. Ada titik tu kena tengok juga. Walaupun
pasangan dia? Ali, dia lah lelaki kan? Kalau kita Aminah tak betul lah, tak pakai baju. Ni Ali, betul lah tu. Dia punya subjek tu Ali berenang. Ali sedang berenang. Dia tambah sedang. Maka diterima. Berlaku juga perluasan dalam predikat. Masih lagi ayat tunggal. Ali sedang berenang di pantai. Penambahan kepada perkataan di pantai. Ali sedang berenang di pantai menggunakan pelampung. Ali sedang berenang di pantai batu berdiri menggunakan pelampung supaya selamat. Sama. Dah jadi ayat majmuk. Perkataan selamat di situ dah jadi kata adjektif. Pelampung hanya salah. Ni betul ni. Nak jelas lah perkataan pelampung. Betul tak pelampung you? Itu kesalahan yang dia. Ini sama juga berlaku dari 8/10. Okey, bagi tepukan untuk guru juga. Kita tengok untuk gambar juga. Apa yang ada tengok? Kita tengok sejauh mana kehebatan kumpulan ini meluaskan predikat dalam ayat tunggal. Adakah macam dalam kumpulan berikut juga? Menggunakan ayat majmuk. Satu lagi. Ibu sedang memasak. Ibu sedang memasak nasi goreng. Ibu sedang memasak nasi goreng di dapur. Ibu sedang memasak nasi goreng di dapur untuk makan tengah hari. Ibu sedang memasak nasi goreng di dapur untuk makan tengah hari bersama keluarganya. Okey, boleh satu lagi? Tamaruk. Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan Lapulan Beach. 1. Ibu memasak. 2. Ibu memasak sayur-sayuran. 3. Ibu memasak sayur-sayuran kobis. 4. Ibu memasak sayur-sayuran kobis di dapur. 5. Ibu memasak sayur-sayuran kobis di dapur menggunakan senduk. Masak guna senduk.
lawak, bayam, sawi, sayur-sayur kan? Kalau sayur sejenis sayur. Ingat, ibu memasak sayur-sayuran kubis. Jadi kalau kubis ni sejenis sayur je. Tak bolehlah penggunaan sayur-sayuran. Sebab sayur-sayuran membawa masuk banyak sayur. Banyak jenis sayur. Okey. Tapi perluasannya ada. Betul tu? Dia memasak sayur-sayuran kubis di dapur. Okey, ada. Cuma sini salam dah tadi. Betul, ada puasan. Okey, menggunakan sedung. Ada juga puasan. Dia tak ada ayam majmuk kat sini. Tapi penggunaan sayuran je salah. Oleh kerana itu dia boleh bagi 9 yang dia sebab dia ada tukar semua. Dia salah perkataan sayuran je. Kubis ke je? Betul kan kubis kan? Kubis. Macam lunas lah. Awak yang lunas. Awak ni sebut. Awak sebut lunas. Kejadian dia nanas. Awak sebut kubis. Kejadian kubis. Okey, satu bulan lagi. Tak, satu bulan lagi. Awak kalau bulan lagi kali ini. Empat dua sekali. Okey ya.
dan predikat. Okey. Jawapan lain? Aiman, kita belajar apa ini? Belajar berkenaan dengan ayat tunggal. Fokus kepada apa? Dan bisa? Kita fokus kepada apa? Ayat tunggal hari ini kita memfokuskan kepada apa? Subjek dan predikat. Betul? Okey, ada. Predikat. Perluasan. Dalam predikat ayat. Kita tak sentuh pun subjek. Kita hari ini belajar pasal ayat tunggal dan perluasannya dalam predikat ayat. Siapa yang rasa dia masih belum jelas? Tak jelas lagi tentang ayat tunggal. Tak jelas lagi tentang ayat tunggal. Okey, adakah bahan rancangan yang kita bagi kat awak ni, gambar ni boleh membantu awak membina ayat? Okey, Cik Aiman, adakah dia membantu awak membina ayat? Adakah penting gambar rancangan ni? Angguk aja. Cakaplah ya. Kita tak ngajar awak bisu ni. Cakap ya, penting macam tu. Kalau penting. Kalau tidak membantu langsung macam tu. Tak minat saya tengok gambar orang tua tu. Kita kena jawab macam tu. Okey, duduk. Okey, jadi adakah awak seronok hari ni? Belajar berkenaan dengan perluasan. Belajar tentang apa? Perluasan ayat tunggal. Okey, apa bezanya antara ayat tunggal dan ayat majmuk? Siapa boleh jawab? Apa beza ayat tunggal dan ayat majmuk? Okey, nanti. Banyak apa? Okey. Kamarul? Ayat tunggal ada satu apa? Satu subjek dan satu predikat. Kalau ayat tunggal, Adli? Ayat tunggal? Ayat majmuk. Okey, itu salah satu contoh ayat majmuk. Ayat majmuk ni predikat subjek pun boleh sebut, predikat pun boleh sebut. Ataupun subjek satu, predikat dua, ataupun predikat satu, subjek dua. Yang penting dia dah bergabung.